Skuad bawah 23 tahun negara cemerlang mengharungi aksi awal kumpulan B apabila merekodkan 2 kemenangan berturut-turut. Ia sekaligus menyaksikan anak buah Maloney jadi pilihan untuk mara ke pusingan kalah mati berbaki 2 perlawanan peringkat kumpulan. Begitupun jurulatih dari Australia ini menyuarakan pandangan sebaliknya dengan menuntut pemain kekal fokus dan momentum berdepan Singapura. We're really only focused on the next match, and anything can happen in football, so we want to keep our feet on the ground. Definitely Thailand have shown their quality with a great result in the previous match day. We just want to keep ticking along and hopefully keep the momentum going. So of course we'd like to think that we can go far in this tournament, and that's our aim. But it's not accomplished yet. Skuad muda negara sememangnya berdepan ujian getir pada Sabtu apabila lawan bakal turun habis-habisan memburu 3 mata penuh bagi menghidupkan cabaran di bumi Vietnam. I know Malaysia under 23 is not an easy team. They're quite strong. The only thing can motivate them is playing against Malaysia. There's always a rival, as you know. So whether it's senior team, youth team is the same. So I will do whatever I can to motivate them, to push them. As you know, that result is very important for us. For the result, we know that whether we are through in the semi-final or not. I think that is a do or die thing. Baik, ini kedudukan kumpulan B di mana Malaysia dengan 6 mata penuh selepas 2 perlawanan. Sementara Singapura yang telah beraksi 1 perlawanan melebihi Malaysia mempunyai 4 mata di tangga kedua dan Thailand ketiga. Bola sepak dan Zuhaimi Zainal Azam berpisah tiada. So Zul, apa perkembangan terkini skuad negara dari pemantauan Zola sewaktu sesi latihan dan apa-apa input yang Zul boleh kongsikan? Okey, perkembangan yang positif diterima apabila 2 pemain yang sebelum ini mengalami kecederaan iaitu Hairi Hakim dan juga Azam Azmi Murad dilapor berada dalam keadaan yang lebih baik berbanding sebelum ini dan dijangka akan diturunkan untuk di posisi right wing back dan juga left wing back. Tetapi saya percaya Brad Maloney agak pening kepala terutamanya untuk memilih di posisi pertahanan kanan selepas Quentin Chang beraksi cukup baik dalam perlawanan bertemu Thailand sebagai pemain gantian dan juga bertemu Laos tempoh hari. Jadi di posisi itu mungkin saya melihat kepada situasi semasa Quentin akan diletakkan dalam kesebelasan utama. Tetapi apapun keseluruhannya pemain berada dalam motivasi yang tinggi dan bersedia untuk berdepan Singapura seperti yang Coach Nazri katakan, misi ataupun pertemuan derby yang pasti dinantikan oleh peminat antara Singapura dan juga Malaysia. Okey, itu berita yang bagus kerana Brad mempunyai pilihan yang dan tak ada kecederaan atau kekangan lah untuk Maloney kan. Okey, Zul sempat tak intai atau dapatkan info tentang Singapura? Mesti Zul ada kan, nak share sikit. Okey, untuk Singapura sudah pasti menimbulkan sedikit orang kata misteri bagi pasukan ini kerana mereka dihimpunkan dengan barisan yang orang kata berlainan. Tiada Irfan Fandi, tiada Iksan Fandi maupun Ilhan Fandi. Brothers Fandi ni tak adalah untuk kempen Sukan C kali ini. Jadi pemain-pemain yang bermain pada kempen kali ini boleh dikatakan rata-rata pemain muda, tetapi Singapura diperkuatkan 3 pemain senior iaitu Zulfahmi Arifin, penjaga gol dan seorang lagi pemain yang bermain di posisi tengah. Saya ingin memperkatakan tentang Zulfahmi Arifin. Siapa yang mengikuti perkembangan bola sepak di rantau Asia Tenggara pastinya mengenali Zulfahmi Arifin. Pernah mendapat tawaran untuk beraksi dalam Liga Malaysia. Seorang pemain tengah yang mampu untuk memastikan pasukan ini beraksi baik. Beliau direhatkan dalam pertemuan bertemu Cambodia, aksi terdahulu bagi pasukan Singapura ketika mereka menang 1-0. Nampak ada sedikit percaturan taktikal daripada Nazri untuk memastikan Zulfahmi diturunkan berdepan Malaysia. Di situ saya dapat tahu yang mana Zulfahmi sebenarnya tidak mengalami kecederaan serius dan saya pasti akan diturunkan bertemu Malaysia. Jadi sebenarnya satu tugasan yang mencabar buat Malaysia kerana ada percaturan taktikal daripada pihak lawan dalam usaha mereka melakar kejutan. Zulfahmi ni macam senjata Singapura lah kan. Tapi kan Zul, pada pemantauan Zul dan pengamatan Zul rasa pemain negara mana yang boleh merantai Zulfahmi jika Zulfahmi diturunkan?
Okey, tugas ini akan diberikan kepada pemain tengah. Mungkin Muhairi Ajmal perlu memastikan gandingannya bersama Nik Akif mampu menandingi jentera tengah Singapura yang akan dikemudi oleh Zulfahmi. Nak tak nak, Muhairi maupun Nik Akif perlu memastikan mereka lebih dominan di bahagian tengah untuk memastikan segala percaturan atau segala gerakan dapat dilakukan. Jika Muhairi maupun Nik Akif tidak mampu melakukannya, saya percaya mungkin malapetaka akan berlaku di bumi Hanoi. Janganlah kata malapetaka macam serius sangat. Zul. Tapi Zul, walaupun Malaysia memang ada kelebihan kan 6 mata maksimum, tapi Brad Maloney dia sangat rendah diri, humble. Dan walaupun peluang memang cerah untuk Malaysia ke separuh akhir, dia tetap tak nak sebut pun pasal peringkat separuh akhir. Adakah ini mind games atau memang Brad hanya nak ambil one match at a time? Okey, Ed, sebenarnya saya dapat tahu Brad tidak gembira prestasi pasukan negara walaupun menang 3-1 kata Laos tempoh hari. Seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, di mana pasukan negara hanya beraksi baik dalam 30 minit, iaitu antara 30 minit di bahagian tengah. Dan itu yang menyebabkan Brad tidak rasa macam berpuas hati dengan aksi yang diperagakan, terutama untuk memastikan pasukan negara berjaya ke peringkat separuh akhir, walaupun sebenarnya atas kertas kelebihan sepenuhnya mutlak memihak pasukan skuad Harimau Malaya Baru Pertiga. Kita ambil contoh statistik bagi kedua pasukan. Pasukan negara meraih 5 gol dan dibolosi 2 gol, manakala pasukan Singapura menjaringkan 3 gol tetapi dibolosi dengan 7 gol. Itu jelas menunjukkan pasukan negara akan turun dengan kelebihan yang boleh dikatakan selesa. Tetapi berdasarkan rekod pertemuan juga sebenarnya perlu berhati-hati. Kali terakhir kedua pasukan bertemu adalah ketika Sukan C Kuala Lumpur 2017. Malaysia hanya menang 2-1 hasil jaringan Antana Balen dan juga Nur Azam Aziz ketika itu. Dan berdasarkan keputusan itu sebenarnya Singapura bukanlah tidak boleh diukur dengan keputusan ataupun statistik semasa, walaupun mereka mencatatkan 1 kemenangan, 1 keputusan seri dan juga 1 kekalahan dalam kempen Sukan C setakat ini, Ed. Bukan itu je Zul, sebab berdepan dengan Malaysia kan, dia orang punya aura dengan semangat juang tu akan definitely lain macam. Terima kasih Zul atas penjelasan itu. Esok seluruh Malaysia akan tertumpu pada bola sepak, dan juga Zul untuk perkembangan terkini dari Hanoi. Terima kasih.